Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari Matematik KSSM tingkatan 4, bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul. Kita akan membincangkan standard kandungan 8.2 sukatan serakan dan standard pembelajaran 8.2.4 menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan nilai sukatan serakan dan juga perwakilan grafik. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 228 sehingga 234. Mari kita lihat situasi ini, iaitu markah kuis matematik untuk 7 orang murid. Di sini kita akan menguji 4 sukatan serakan. Yang pertama adalah julat. Di sini kita akan ambil nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Kita akan dapat julat adalah 5. Seterusnya kita akan mengira julat antara kuartil. Di sini kita akan ambil kuartil ketiga ditolakkan dengan kuartil pertama. Kuartil ketiga kita adalah 16 ditolakkan dengan 12 dan kita akan dapat 4. Dan seterusnya kita akan mengira variance. Untuk mengira variance, kita akan menggunakan rumus variance. Dan kita gantikan nilai-nilai di dalam rumus tersebut seperti berikut. Seterusnya, kita akan menggunakan calculator. Kita akan tekan menu. Kemudian kita akan tekan 6. Kemudian kita tekan 1. Seterusnya, kita akan masukkan data-data kita. Data kita yang pertama di sini adalah 12. Kita tekan sama dengan. Kemudian data kedua adalah 12 juga. Kita tekan sama dengan. Kemudian 13 sama dengan. 14 sama dengan. 15 sama dengan. 16 sama dengan. Dan 17 sama dengan. Kita dah masukkan semua data-data kita. Kemudian untuk dapatkan bacaan, kita akan tekan option dan tekan 3. Di sini kita lihat nilai variance adalah 3.265. Jadi kita akan tulis jawapan kita 3.265. Kemudian seterusnya adalah kita akan dapatkan nilai sisihan piawai, iaitu punca kuasa 2 daripada variance. Kita terus dapatkan nilai ini di dalam calculator, iaitu 1.087. Inilah cara untuk menggunakan calculator untuk mencari nilai variance dan juga sisihan piawai. Seterusnya, apa akan jadi kalau data ini kita tambahkan 2 markah bonus bagi setiap murid. Dan data kita akan berubah menjadi seperti ini. Bermula dengan 14 sehinggalah 19. Kemudian kita akan carikan julat yang baru di sini. Nilai maksimum tolak nilai minimum. Kita akan dapat 5. Kemudian seterusnya adalah julat antara kuartil. Kita akan ambil kuartil ketiga ditolakkan dengan kuartil pertama. 18 tolak 14, kita akan dapat 4. Seterusnya, kita akan cari nilai variance. Kita gantikan nilai-nilai ini di dalam rumus. Kemudian kita terus tekan calculator. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 3.265. Dan seterusnya adalah nilai sisihan piawai. Nilai ini juga kita terus lihat daripada calculator. Dan jawapan kita di sini adalah 1.807. Seterusnya, apa yang perlu kita buat adalah kita membuat perbandingan di antara data asal dengan data yang ditambah 2 markah bonus. Kita lihat, julat asal adalah 5. Kemudian, julat untuk data yang baru adalah 5 juga. Julat antara kuartil asal adalah 4 dan julat antara kuartil yang baru juga 4. Kita lihat variance 3.265 dan variance baru juga 3.265. Sisihan piawai adalah 1.807, manakala sisihan piawai yang baru juga adalah 1.807. Jadi di sini kita boleh membuat satu kesimpulan apabila setiap data ditambah ataupun ditolak dengan suatu nilai malak, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai ini tidak mengalami perubahan. Seterusnya kita lihat pula apakah kesan perubahan data terhadap serakan melalui perwakilan grafik. Sekarang kita melukis plot titik. Ini adalah cerapan data asal, iaitu 12 sehingga 17.
Kemudian apabila kita menambah 2 markah tiap-tiap orang, kita dapati data kita di sini sedikit menghala ke sebelah kanan. Jadi kita boleh lihat kesan perubahan melalui perwakilan grafik. Kita lihat pula markah apabila didarab dengan 2 untuk markah bonus. Bermaksud, setiap orang akan didarabkan dengan 2. Maka markah barunya akan jadi 24 sehingga 34. Kemudian kita akan dapatkan nilai julat yang baru ini, iaitu nilai maksimum tolak minimum. 34 tolak 24 kita dapat 10. Seterusnya kita kira pula julat antara kuartil. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama, iaitu 32 tolak 24. Kita dapat jawapannya adalah 8. Kemudian kita cari pula nilai variance. Nilai variance ini sama seperti sebelum ini. Kita gantikan nilai-nilai di dalam rumus. Kemudian terus tekan calculator dan jawapan kita untuk variance adalah 13.061. Kemudian untuk sisihan PY juga kita boleh terus tengok calculator dan jawapan kita di sini adalah 3.614. Kemudian kita akan membuat perbandingan di antara data asal dan data yang telah didarab dengan 2. Untuk julat asal adalah 5. Apabila data didarab dengan 2, julat baru jadi 10. Julat antara kuartil asalnya 4 dan julat baru kita jadi 8. Varian asal adalah 3.265 dan varian baru kita adalah 13.061. Sisihan PY asal 1.807 dan sisihan PY yang baru adalah 3.614. Jadi di sini kita lihat berlaku pertambahan untuk julat antara kuartil, variance dan sisihan PY. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa apabila setiap data didarab dengan satu nilai malar, iaitu K, kita dapati bahawa julatnya adalah meningkat sebanyak K, iaitu K kali julat asal. Begitu juga yang terjadi kepada julat antara kuartil. Julat baru kita adalah K didarabkan dengan julat antara kuartil asal. Seterusnya, variance. Variance juga akan meningkat iaitu sebanyak K kuasa 2 kali dengan variance asal. Variance ada kuasa 2 disebabkan simbol untuk variance adalah sigma kuasa 2. Kemudian sisihan PY juga meningkat dengan K kali dengan sisihan PY asal. Dalam masa yang sama juga, kita boleh membuat kesimpulan apabila setiap data dibahagi dengan suatu nilai malar iaitu K. Kita dapati juga bahawa julat antara kuartil, variance dan sisihan PY-nya juga berubah. Kali ini dia akan berkurang iaitu julat barunya adalah julat asal dibahagikan dengan K. Julat antara kuartil juga dibahagikan dengan K. Variance pula dibahagi dengan K kuasa 2 dan sisihan PY yang baru dibahagikan dengan K. Seterusnya kita lihat pula perwakilan melalui grafik. Ini merupakan data carapan asal kita. Kemudian apabila data ini didarabkan dengan 2, maka akan jadi seperti ini. Kita dapati bahawa data kita berganjak ke sebelah kanan. Kemudian terdapat ruang di antara data. Berbanding dengan data asal, tidak ada ruang. Seterusnya, kita lihat pula apa akan berlaku apabila kita masukkan suatu markah yang tinggi. Dalam situasi ini, seorang murid baru dengan markah yang paling tinggi iaitu 30. 30 ini kita namakannya sebagai data pencilan ataupun data pencil. Kita akan carikan julat yang baru apabila data ini dimasukkan. Nilai maksimum tolak nilai minimum iaitu 30 tolak 12, kita akan dapat 18. Kemudian kita akan kira pula julat antara kuartil. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama di sini iaitu 16.5 tolak 12.5. Kita dapat julat antara kuartil adalah 4. Seterusnya kita dapatkan pula nilai variance dengan menggunakan calculator. Kita akan dapat nilainya adalah 30.359. Manakala sisihan PY pula kita akan dapat di sini adalah sebanyak 5.510. Kemudian kita akan buat perbandingan di antara data asal dan juga data baru kita. Julat asal adalah 5. Kemudian apabila
30 dimasukkan, julat menjadi 18. Julat antara kuartil asalnya 4 dan julat antara kuartil yang baru 4 juga. Kemudian nilai variance, nilai asal 3.265 dan nilai baru kita menjadi 30.359. Nilai sisihan PY pula, nilai asal 1.807 dan sisihan PY yang baru adalah 5.510. Jadi di sini kita dapat melihat perubahan yang berlaku kepada keempat-empat nilai ini. Jadi kita boleh buat kesimpulan, apabila dimasukkan ataupun dikeluarkan data pencil, terlihat julat, dia mengalami perubahan yang mendadak. Berlaku satu perubahan yang besar. Seluruhnya julat antara kuartil ini, dia kurang dipengaruhi. Variance pula bertambah dengan banyak dan dalam masa yang sama juga, sisihan PY juga bertambah dengan banyak. Seluruhnya apakah kesan perubahan data melalui perwakilan grafik? Kita lihat data asal kita, kemudian data yang baru kita, apabila kita masukkan data pencil, kita dapati bahawa serakan data kita menjadi semakin besar. Bermula dengan 12 sehingga 30. Berbanding dengan data lama, 12 sehingga 17 sahaja. Data ini kita namakannya sebagai data pencil. Seterusnya mari kita lihat contoh soalan. Soalan ini diambil dari contoh 13, muka surat 233 buku teks. Diberi set data berikut, hitung sisihan piawai bagi set data ini. Seterusnya, hitung sisihan piawai baharu apabila 4 dikeluarkan, 7 ditambah dan 18 ditambah. Pertama sekali kita akan dapatkan nilai sisihan piawai untuk data ini. Kita akan menggunakan rumus sisihan piawai. Kita akan gantikan nilai-nilainya dan kita terus tekan calculator seperti tadi. Dan kita akan dapat nilainya 2.784. Kita lihat soalan A, itu apabila 4 dikeluarkan. Di sini kita terus tekan calculator juga dengan menunjukkan langkah pengiraan kita seperti ini. Kemudian kita akan dapat nilainya adalah 2.356. Seterusnya terlihat pada soalan B, 7 ditambah. Kita terus guna calculator dan kita dapat nilai sisihan PY-nya adalah 2.667. Kemudian untuk soalan C, 18 ditambah. Kita terus gunakan calculator dan kita akan dapat sisihan PY-nya adalah 3.975. Di dalam soalan ini sebenarnya dia hendak menunjukkan apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kalau kita lihat untuk soalan A, 4 dikeluarkan, bermaksud kita keluarkan satu nilai di mana nilai ini adalah berada jauh daripada nilai min. Dan apa jadi pada sisihan PY kita adalah berkurangan daripada nilai asal, iaitu daripada 2.7 menjadi 2.3. Seterusnya untuk soalan B, kita tambah satu data iaitu 7 di mana nilainya adalah berhampiran dengan min. Apabila kita tambah satu data yang berhampiran dengan min, sisihan PY baru kita adalah kurang daripada nilai asal tetapi hampir, iaitu 2.6 menghampiri 2.7. Seterusnya untuk soalan C, kita tambah satu data yang lebih besar daripada nilai min. Dan kita akan dapat nilai sisihan PY-nya juga lebih besar daripada asal. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman, bolehlah melihat latihan buku teks praktis sendiri 8.2D muka surat 234. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.